Dah ada orang masuk. Aku salam Kak Sally. Buka apa hari ni? Okay, so supposed to be Zara memang decide nak buat live pukul 10.30 kan. Tapi sebabkan Zara punya student yang coaching tu ada hal tadi. So Zara terus baca buku sikit lah kan. Then okay lah, tak apalah, kita terus nak buat live. So boleh ke kita buat live malam ni? Zara tak buat live berapa hari? 2 hari? 3 hari? Hari Sabtu Okay, so apa khabar semua kan? Waalaikumsalam. Selamat menyambut Ramadan. Lagi 5 hari kita akan menuju ke Hari Raya. Siapa yang balik kampung? Siapa yang stay at home? Zara pun balik kampung sebab satu negeri. Yeay, seronok. Seronok balik kampung. Kan, yang lain macam mana? Adakah beraya kat rumah? Waalaikumsalam. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak yang menonton. Kak Sally, Kak Baya, Kak Evi, Kak Asanah, Kak Norish. Kan, yang tengok-tengok ni semua otak-otak-timer. Kan, kalau geng-geng mak-mak ni, dia memang steady je kan. Kalau yang muda tu je yang cepat sikit kan. Okay, so okay, so malam ni insyaAllah Zara nak share ada 2-3 tajuk. Kan, tajuk dia sangat simple, tapi anda boleh implement. Dan for me, yang menonton ni kan, mungkin anda baru buat bisnes, anda mungkin tak ada team lagi, ataupun anda tak ada agent ataupun apprentice. It's okay, gunakan teknik ni lagi-lagi khusus untuk yang ada team. Tak kisahlah team tu baru 3 orang ke 5 orang ke, gunalah ilmu ni. Dan ilmu yang Zara guna ni ialah ilmu Rasulullah SAW. Macam mana beliau semasa dakwah kan, beliau boleh orang kata macam ni, kalau bagi satu direction kepada sahabat-sahabat akan on saja untuk berperang. So benda yang sama ni kita boleh implement pada team kita. Kalau kata Kak Baya katakan, okay, hari ni Kak Baya nak buat sales meroket 5,000. Siapa nak ikut Kak Baya? Semua akan ikut. Team yang bangun tidur, yang tidur tu pun terus bangun agaknya. Gunakan teknik ni. So adakah anda excited? Kan, stay at home je, raya kat Batu Cave. Ya Allah, Kak Nuris orang Batu Cave lah kan. Sadar orang tak berenam. Kan. Waalaikumsalam. Thank you so much sebab menonton kan. Ilmu malam ni sangat best, sangat panas sebab sesuai untuk anda. Kan, yang baru, yang lama, kan, yang tak apa nak baru, yang baru join, yang tak ada team, yang tak ada ahli, pun boleh buat. Okay, so kita terus go through lah. Sementara kata nak menunggu yang lain ke, tak apa. Zara faham kan, lagi-lagi di akhir-akhir Ramadan ni mungkin sibuk buat kuih raya agaknya, ataupun sibuk terawih kan, back to back agaknya terawih untuk kata kejar fadilat Ramadan, malam Lailatul Qadar kan. Okay, so Waalaikumsalam. Kan, okay. So, mungkin anda boleh ambil pen dan kertas kan. Apa yang saya nak share kata kepada anda kan. First thing first kan. Kalau kata kita berniaga, anda kena faham memang akan ada rejection. Maksudnya orang tolak beli barang, orang tolak join business, orang tolak jadi ahli, orang tolak tak nak jadi apprentice kau walaupun free. Orang tolak tak nak jadi BHK, HK, semua orang. Itu ialah common ataupun kita panggil macam asam garam. Kan, kalau kata dalam konsep business, rejection ialah kembar kepada kejayaan. Kalaulah kata yang menonton di masa belum ada berlaku rejection, maksud kata kalaulah journey untuk menjadi CDM ataupun orang berjaya tu 5 km, sepatutnya lah. Tapi anda mungkin 500 km lagi. Nak bagi tahu betapa jauh je. So, supposed to be untuk mencapai kejayaan, untuk jadi CDM hebat, CDM 5 angka, 6 angka sebulan, ada saving gemuk, saving besar, tutup all hutang, you guys kena melalui rejection bertubi-tubi. Cuba tulis kat bawah berapa rejection bertubi-tubi. Ingat cerita Zara minggu lepas kan. Zara sendiri pun pernah facing 27 orang reject. Kan, yang reject tu semua kawan-kawan baik aku, kawan rapat, saudara mara, adik-beradik, semua tolak. Kan, tapi rupanya itu ialah sifat untuk menjadi millionaire. Itulah sifat untuk menjadi orang yang berjaya. Itulah sifat macam mana CDM kita. Oh, itu secret resepi dia. Faham tak? Kan, contohlah kalau kata hari ni kita nak masak nasi ayam lah Tak pandai masak, tapi tak apalah. Kan, nak masak nasi ayam. Kita pun tanya Chef Wan kan. Chef, nasi ayam tu apa perencah dia? Apa resepi dia? Chef pun cakap, nasi, beras, ayam. Apa lagi kalau masak nasi ayam? Beras, ayam. Alah, macam bawang, halia, semua tu lah kan. Aku tak tahu kan. Jadi kan,
Tiba-tiba bila kita masak kan, alamak terkurang lah rasa tak sama chef. Chef pun kata, oh yelah sebab awak tak letak ni rempah tiga adik-beradik tu, contohlah kan. So kalau lah orang tanya kat kita, Kak Bayang, kenapa Kak Bayang tak jadi CDM lagi? Oh, masih belum terima rejection bertubi-tubi, sebab tu lah belum jadi CDM. Itu kesimpulan dia, itu sifir dia. Maksudnya kalau nak dapatkan nasi ayam yang sangat sedap, mesti salah satu sifir dia ialah kena berlaku rejection. Kena ada. Kena tempuh, kena langgar. Kalau tak berlaku rejection, jauh lagi nak berjaya. Macam kita lah kan. Pernah dengar tak pepatah orang bisnes kan, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Nak bagi tahu kan, orang berjaya tu ialah sangat biasa. For me, orang berjaya dekat dunia ni itu ialah common. Sebab apa? Orang berjaya dah biasa, dah bersepah dah. Tapi orang luar biasa, orang yang dia berjaya, dia jatuh, lepas tu dia bangkit balik. Ataupun belum berjaya lagi, tapi kan dia temu gagal, dia jatuh, temu kegagalan, jatuh. Dan dia antara kata yang bangkit berkali-kali berjatuh, itu performing sangat luar biasa. Sebab bukan semua orang sanggup. Orang kita lah, especially orang Melayu lah kan, Zara bukan cakap orang lain, akulah kan. Kalau lah orang kita ni nak berjaya kan, dia tak nak susah, dia tak nak rejection, dia nak semua orang suka dekat dia, dia nak semua orang terima dekat dia. Zara cakap terus terang, jangan berangan sis. Kan kalau kata kita nak expect hidup ni sangat mudah seperti dunia syurga kan, jangan berangan sis. Duduk makan gaji je sis. Sebab konsep bisnes ni memang kena ada rejection, dia kena bercala bala sikit. Tapi I tell you, one day itulah antara pengalaman ataupun ilmu yang sangat mahal. Kalau dibukukan pun kan, orang duk baca buku kita kan, orang baca buku Kak Suhana, oh she's millionaire, but oh dia ada rejection 300 orang, oh no wonder dia dapat tahap macam ni. Tapi bila orang baca dan nak follow, dia tak boleh nak copy paste kita punya. Dia mungkin boleh tiru kejayaan kita, tapi dia tak akan dapat 100%. Why? Sebab pengalaman tu yang mahal. Sebab itulah kalau kata anda sedang melalui fasa rejection kan, angkat tangan kanan, tepuk bahu kiri, well done. Sebut nama. Well done Kak Sab, well done Sabrina. Oh my god, ada orang reject I. Tanda-tanda nak berjaya. Oh my god, ada orang tak nak beli TerraPens. Yes. Kan, sebab apa sifir Zara buat? Hukum bisnes 1 tolak 10 accept. Kan, you say no, I say next. Kan, move on. Dah dia tolak, reject, dah dia tak nak, kita pergi je lah. Kenapa nak duduk sedih-sedih, nak merantan-rantan? Kan, tanya Kak Upline, itulah Kakak Upline, dia tak nak beli TerraPens kita. Dah tu kenapa? Cuma malam ni apa topik yang saya nak share kata kepada anda kan? Anda boleh gunakan teknik follow up ni kalau prospek sejenis yang dia tanya kita, kan Kak, saya nak jadi apprentice akak lah. Kita pun pumpang-pumpang. Nantilah saya nak fikir dulu. Ada tak prospek kita macam tu? Ada 7 golongan alasan yang orang selalu bagi reject. Tulis kat bawah. Apa dia? Golongan yang pertama, nak tanya suami. Ada kan? Itulah sis, kan, kopi pun nak tanya suami. Ada kan? Berapa sis kopi ni? Saya memang nak beli. Saya memang excited nak bersahur dengan kopi. Kita bercakap pumpang 303 ringgit je sis. Nantilah tanya suami. Allah, ada kan? Ada. Itu biasa dik. Biasa, kena terima. Orang reject kena terima. Okey, orang yang kedua, kan, nantilah saya fikirkan dulu. Kan ada nak fikir, nak survey, kan, nanti dulu. Kan, ada yang tahap tu apa tahu? Dia bagi kita blue tick je. Bila dah cakap pasal harga, ada kan? Ada. Kan, sama ada nak jadi baby home kiosk ke, ataupun home kiosk ke, ataupun agent ke, jual kopi ke, kan, daripada produk yang serendah-rendahnya sehingga premium, you guys akan menerima fasa ni. Okey, faham golongan-golongan ni. Golongan tanya suami, golongan tanya isteri, golongan tanya I nak tanya mak ayah I dulu. Nanti dulu saya nak fikir, saya nak istikharah, saya nak apa? Saya nak survey dulu. Kan ada kan? So, apa yang kita nak buat pada golongan ni? Kan, memanglah pemimpin cakap you say no, I say next. Tapi sebelum next tu, sebelum next tu kita nak elakkan touch and go. Maksudnya apa? Janganlah kan dia PM tak nak reply, kita pun terus move ke lain. Janganlah jadi macam tu. Kita kena appreciate single thing database yang masuk sebelum kita
tapis kepada fasa yang kedua. Maksudnya macam ni, kalau dalam satu filter tu, itu baru masuk filter yang kedua. Dia dah masuk. Lepas tu tanya soalan. Lepas tu kan dia nak fikir. Baru masuk filter yang kedua. Sabar dulu sebelum masuk kita kepada filter yang ketiga. Masuk filter kedua ni kan, kita kena buat apa? Kan. Waktu macam ni, Zara ulang. Kalau anda masih ingat, Zara cerita yang pasal 3 minda tu. Minda sedar, minda separas sedar dan minda bawah sedar. Okey, waktu ini customer kita critical area dia, Captain America dia sedang menegang. Kita cakap lah apa pun, dia akan reject, dia akan say no. Kita cakap, sis, hari ni promotion sis. Kalau beli kopi ni dapat barang kemas. Gelang sajat. Kau bagilah celah mana promo pun, dia still membengkak hati dia. Tak nak lah, nantilah I tanya suami. Kita kadang-kadang dah belio dah, betul tak nak cakap. Sebab waktu ni kan, janganlah kita nak pergi bagi ayat-ayat biasa kita, iaitu apa? Contoh, sis hari ni ada promo tau. Jangan nak bagilah promo-promo yang tak habis-habis tu. Itu ialah typical ataupun customer kita dah boleh predict dah. Nak pancing kita lah tu bagi promo. Faham tak? Kan? Jangan nak bagi ayat promo. Jangan nak kata, sis, saya nak pergi post, nak select order tak? Itu pun ayat biasa. Ayat dah basi dah. Kita panggil zaman sebelum corona. Business trend corona ni ataupun COVID dah jangan nak guna-guna tu lagi. Faham tak? Jangan nak guna ataupun tiba-tiba kan bagi tips-tips kesihatan, lepas tu nak tanya pasal produk, nak follow up. Jangan. 3 benda dia jangan buat. Faham Kalau prospek dah stay kata no, maksudnya dia dah start tutup. Hati dia tak nak dah. Kita cakap lah macam mana pun, sis, belilah hari ni sis, pukul 3 saya nak post. Kan dapat gelang emas sajat. Dia memang tak nak. Faham Dia memang tak nak. So, kalau tahap macam ni, apa anda kena buat? Okey, ini formula baginda. Macam again Zara ulang balik macam mana Rasulullah SAW ni sewaktu zaman beliau akan menjadi stokis ataupun home kiosk. Tahu baginda ni ialah menjual produk orang. Beliau ialah jutawan produk orang yang sangat agung. Yang sangat orang kata mogul lah. Mogul ni macam tak boleh nak cakap, it's very perfect. Sehingga kata beliau ni kan menjadi stokis kepada Siti Khadijah. Maksudnya Siti Khadijah ni macam HQ lah. Kan macam ialah stokis Nabi Muhammad SAW ni ialah macam home kiosk. So nak bagi tahu kejayaan baginda ni sampai Siti Khadijah pun rasa impactful, rasa impress. Sebab dulu kan diorang tak terus couple dan berkahwin, tapi sebabkan impress tu lah Siti Khadijah sampai menyiasat, hantar kepada sahabat orang suruhan dia, siasat apakah baginda ni buat waktu berniaga, jual apa sahaja laku. Dan Zara ada dengar satu cerita, kalau Nabi kan belum, macam Nabi ni macam kononlah datang dari satu tempat, datang ke tapak pasar. Tapak pasar tu tempat berniaga. Bayangkan Nabi baru sampai, belum turun daripada unta dia tahu. Bawa lah barang dagangan dia, bawa lah rempah ratus, baju-baju, bawa lah macam-macam. Belum turun daripada unta tu pun, tahu tak? Masyarakat ataupun duduk start tanya, ya Muhammad. Masa tu dia tak panggil Nabi, dia panggil ya Muhammad. Ya Muhammad, hari ni kau bawa apa? Kau jual apa? Sampai tahap orang nak beli apa sahaja yang Nabi jual. Sedap Sedap tak? Kan, letak 10 habis. Letak 5 habis. Sampai orang follow up. Ya Muhammad, besok kau jual apa pula? Nak bagi tahu orang sampai tahap jatuh cinta berkali-kali dengan Nabi. Sebab apa? Attitude. Ada sebabnya. Cuma sebab yang pertama, apa yang baginda buat. Okey, dan ini daripada kata hadis Nabi daripada ayat Quran. Okey, ayat Quran ni la yashkurullah min la yashkurul nas. Maksudnya macam ni. Tidak bersyukur kita kepada Allah sama dengan tidak berterima kasih kita kepada manusia. Okey, maksudnya kita nak relatekan lebih kurang macam ni Bila prospek reject, bila prospek tak nak, bila tiba-tiba kata nak jadi BHK, lepas tu tiba-tiba tak nak, kan dia macam reject lah kan. Tahu tak, kita telah mengeluarkan satu statement yang kita ni start tak bersyukur tau. Kan, maksud dia macam ni, kan, Allah hadirkan sesuatu perkara, nak tengok kita ni betul ke sangat berterima kasih ke tak kepada apa yang dia bagi. Okey, dan maksudnya dalam ayat ni supposed to be kita kena appreciate apa sahaja yang berlaku. Terima dulu. Sebab Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 7. Okey, sekejap Zara baca balik ayat Ibrahim surah 7. Zara pun baru jumpa ayat ni. Kan tadilah dalam godik-godik tadilah kan.
Okey, ni abasa. Jap nah. Okey, surah Ibrahim ayat 7, ayat dia lebih kurang macam ni. Dan ingatlah ketika Tuhan memperingatkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat pedih. Maksudnya macam ni tau, bila berlaku rejection, kita start mengeluh. Kita start rasa bengang. Bengang pada siapa? Zara cakap tu seorang, kita bengang pada siapa? Sebab yang kita bengang tu sebenarnya itu semua arahan daripada dia. Kan kita bengang macam, reject pula, dah beria dah present dah. Dah penat cakap pumpang-pumpang ayat terapen. Sekali kau pun tak nak, kita start mengeluh. Kita start reject, kita start rasa bengang. Kita bengang pada siapa tu? Kan, dan tahu tak, maksud kat sini kan, sesungguhnya kufur, azabku sangat pedih. So kita nak bagi tahu macam ni, kita secara tak langsung kita tak bersyukur, kita terus tak menghargai, kita terus rasa macam nak melenting tanpa sebab. So apa yang berlaku kan, dalam tempoh 24 jam selepas dia tak reply ayat kita, dia bagi krik-krik kan, kita dah cakap, sis kan, terapen 6/9, dia terus senyap. Ataupun dia bagi ayat macam ni, nanti saya tanya suami. Okey, selepas dia bagi ayat tu, selepas 24 jam, okey, apa yang kita kena buat? Okey, hantar ayat sebagai kata tanda penghargaan sahaja. Jangan ada ayat bisnes, jangan ada ayat follow up, jangan ada ayat nak selit-selit order, jangan ada ayat promo-promo, besok ada stokis bagi. Tidak. Apa yang kita kena buat selepas 24 jam tau. Sebab kenapa selepas 24 jam? Ingat, amigdala dia dah start mengendur. Ingat cerita Sarah? Masa kita tengah bersembang dengan dia, first tu, amigdala sedang menegang. Cakap apa dia akan melantun. Faham tak? Promo tak nak, bagus pun dia tak nak. Tapi selepas 24 jam, amigdala ni dah start kendur. Dia start macam dah start okey. Dan dia dah boleh berfikir secara rasional. Macam kita lah hari ni Zara tak mungkin tak ada anak. Tapi kan bila aku balik kampung, memang 3 anak saudara aku tu akan tidur dengan aku. Kau bayangkan aku nak berjimat dengan Dino pun tak sempat Kalau Zara balik kampung, 3 ketul tu memang akan, aku yang tidur bawah, dia akan tidur dengan Dino. Sampai tahap tu. Tapi satu tahap kadang-kadang kita nak geram juga tau, macam marah kan. Ya Allah, melompat-lompat kat katil sebab Zara kan tak ada anak kan. Jadi kan jumpa dengan budak-budak tu mungkin sekali-sekala kan. Aku letak barang ni, dia pergi alih. Make up aku tu, dia pergi make up kat muka dia. Kau tak rasa aku punya angin tu? Barang kemas aku dia pakai. Jadi kan kita start macam melenting, pumpang. Lepas tu kan ada perasaan rasa menyesal. Ada tak? Kan sebagai seorang mak kan, siang kita mungkin duk marah dia kan, kakak, lagi kalau kata anak sulung, kakak kan mama dah cakap kan, jaga adik pun pumpang. Mungkin terangkat tangan, mungkin terpukul, mungkin terjerit. Tapi belah waktu malam, apa jadi pada kita? Kita rasa menyesal, betul tak? Kita rasa macam kesiannya si Alung ni kan, duk menangis. Lepas tu kita menangis, pop menangis, sedih, rasa macam menyesal. Dan benda tu lah kita panggil amigdala masa tu dah start mengendur dah. Sama juga dengan hal prospek. Selepas 24 jam, within 24 hours. Kan, seelok-eloknya paling cepat selepas 45 minit. Kita pun timing. Okey, 10.30 dia dah start blue tick ataupun dia tanya suami. So, 10.30 11.45 mesej balik. Itu paling awal. Ataupun within 24 hours mesej dia semula dengan kata ayat dia lebih kurang macam ni. Okey, mungkin boleh salin sebut nama. Salam Kak Ni. Okey, kalaulah dia kata dia first PM kita nak beli Therapens. Okey. Dan kita pun tahu kan, bila nak beli Therapens kita tanya hajat dia ataupun tujuan dia kan. So ayat dia lebih kurang macam ni. Salam Kak Ni, thank you tau. Tadi mesej Kak Baya pasal Therapens. Okey? First ucap thank you. Allah dah cakap, kau bersyukur, aku akan tambah nikmat aku. Tapi kalau kau kufur, nikmat azabku sangat pedih. Apa Allah nak cakap? First kita kena syukur dulu, appreciate dulu. Okey, salam Kak Ni, thank you tau. Tadi mesej akak tanya pasal kopi. Okey. Lepas tu, poin yang ketiga, kita bagi rumusan
Apa hajat dia? Kalau contoh beli kopi, ayat dia macam ni. Saya yakin dan percaya mungkin akak pun tengah cari produk yang untuk beri energi kan, untuk kata waktu bulan Ramadan ni. Okey, apa pun saya doakan akak akan jumpalah apa-apa produk pun okey kak. Janji yang terbaik untuk akak. Cukup. Faham tak? Faham tak? Kan? Okey, dia ada 4 poin. Sebut nama, ucap terima kasih sebab PM kita. Yang keempat, kita remindkan balik apa tujuan dia nak beli produk kita. Dan yang keempat, kita doakan dia. Okey, again Zara ulang balik Okey, contohlah kalau dia nak jadi kita punya ahli, kan, ataupun apprentice lah kan. Salam Kak Ni kan, terima kasih tau sebab PM Bella tadi. Kan Bella sangat percaya bila kata Kak Ni PM kita nak jadi apprentice tadi tu, kita tahu mungkin Kak Ni nak buat side income, mungkin nak cari peluang buat bisnes. Tapi apa pun Bella sentiasa doakan Kak Ni akan jumpa peluang bisnes yang the best. Cukup. Appreciate saja. Faham kan? Dan waktu kita appreciate, waktu kita message dia sebagai kita nak follow up dia tu, janganlah kita letak expectation tinggi. Kalau dia nak buat bisnes, insya-Allah. Tapi kan Zara cakap terus terang, Zara dah buat ni, kalau lah kata kita punya direction semata-mata untuk duit, untuk kita, dia memang tak akan reply dan closing. Tapi kalau kita punya niat pun memang betul nak bantu dia. Oh, tadi dia bersungguh nak pakai Therapens. Kan mana tahu kan sebab ni dia boleh pregnant. Oh, mungkin sebab dia boleh kurus sebelum raya. Kalau niat kita betul untuk itu, insya-Allah akan datang balik pada kita. Dan Zara dah buat teknik ni, 80% semua respon. Semua respon dan kata okey. Itu syoknya. Nampak tak? Semua respon dan kata okey apa? Bolehlah bukan, tadi sorry tau, bukan tak nak beli. Kan doktor fikir juga bajet. Tadi tu Abik dalam dia tengah critical. Tengah menegang. So waktu ni sangat sesuai. Kita follow up selepas 40 minit ataupun within 24 hours. Okey? Faham? Dapat sesuatu? Suka teknik ni? Kan, so mungkin anda dah start boleh listkan kot. Betul lah, aku dah ada ramai juga ni kan yang mungkin selama ni mungkin dah PM kita tapi tak respon. Dia bagi blue tick. Kan, anda pergi double check. Okay, kenapa first dia message kita untuk apa? Faham Okay, dia message kita untuk apa? Dia nak beli apa? Nak jadi ahli ke, BHK ke, HK ke? Anda boleh guna teknik ni. Sangat sesuai. Ni kenapa kain aku ni? Kan macam daripada binatang. Okay, dapat? Okay, good job. Okay, so itu tentang follow up yang pertama. Yang kedua, itulah cara untuk kata follow up. Kan guna je teknik appreciate ni. Memang sangat-sangat menjadi. Kan memang sangat-sangat menjadi. Kan anda guna dulu teknik ni, nanti esok insya-Allah Zara akan follow up pula untuk teknik yang kedua. Okay? Boleh? Okay, so seterusnya apa yang Zara nak share dulu kata kepada anda. Zara nak cerita kan apa yang baginda buat dalam kata membina tim. Siapa yang kat sini ada satu impian nak ada kumpulan besar, ataupun siapa yang dekat sini dia ada impian dia nak adakan kongsi, ataupun dia ada impian nak rakan kongsi dia semua nak follow dia, ataupun nak jadi rakan kongsi, nak tak rakan kongsi anda ni macam mengidolakan anda, nak tak rakan kongsi ni kan kalau anda cakap A dia pun follow je cakap A. Kan anda katakan jom kita buat flash sales, semua kata ye jom kak jom. Kan dia bersatu hati dengan anda. Kan dia rasa seronok dengan anda. Dia rasakan oh inilah leader saya. Dia bangga anda sebagai leader. Nak tak? Sebab topik ni ialah bagaimana anda untuk bina tim, ataupun yang ada tim sendu guna teknik ni, ataupun yang belum ada tim, this is for you. Sangat-sangat sesuai. Umur dah 52 tahun ada anak. Kan Kak Ua Okay, so apa yang dibuat oleh kata baginda. Okay, ni baginda buat tau. Dan Zara pun baru baca daripada buku dia lah. Nanti saya tunjuk buku dia. Anda nak tak? Zara baru beli buku dia. Memang dia cerita ayat buku dia sangat best. Kan bisnes waktu COVID melalui sirah Rasulullah. Ya Allah, seronoknya. Sangat seronok. Dan buku tu murah je, RM60 je. Kan nanti bila Zara dah habis baca, Zara tunjuk pada anda buku tu. Okay. So apakah toleransi yang bagi dia maksudkan? Okey, toleransi dalam kata bahasa kampungnya iaitu bertolak ansur, give and take.
Kan? Kalau bahasa Jawa dia give and take. Kalau Zara lah cakap kan. Kalau kata bahasa elit dia toleransi. Kan? Kalau bahasa Cina dia kau tanya Gwen lah ataupun Sulven. Okay. So, apa yang Rasulullah cakap dalam kata toleransi ni, dia ada dua benda, iaitu memudahkan kerja dan urusan orang lain. Tahu tak, dikatakan semasa Rasulullah berniaga, okey, semasa beliau berniaga tu lah. Okey, tahu tak Rasulullah cakap apa? Kan, contohlah, kan, tapi ayat Rasulullah macam ni, boleh berniaga, boleh bertoleransi dan bertolak ansur as long as tidak merugikan anda, tidak menyusahkan anda. Faham Macam tak gigit ke anda balik lah. Okey, dan waktu tu apa yang bagi dia buat, contoh dia macam ni. Kan, kalau ada customer lah, kan, ya Muhammad, aku ni ada duit ni je RM50 je. Boleh tak aku nak booking dulu? Maksudnya macam letak deposit lah. Kan, so kalau kata aku nak ambil esok boleh. Lebih kurang macam tu. So bagi dia buat apa? Bagi dia akan memudahkan urusan setiap klien dia. Kan, jadi bila urusan klien ni mudah, itu yang menyebabkan klien macam seronok dengan kita, sebab kerja dia mudah, kan, memudahkan kita. Okey, macam ni saya nak tunjukkan konsep drive. Okey, kenapa McDonald antara business fast food ataupun franchise yang terunggul dekat dunia, which is sales dia sebulan boleh reach sampai kata billion to billion sebulan. Kan, tahu tak kenapa? Kenapa McDonald antara fast food yang ialah fast food yang burger dia I think taklah sedap sangat. Ada lagi burger yang lebih sedap. But why burger dia ataupun jenama McDonald ni daripada golongan kecil sampai golongan yang dah tua akan nak beli kat McDonald dan memang akan edit, termasuk aku. Kan, kenapa? Sebab konsep McDonald ni dia sangat memudahkan klien dia. Siapa setuju? First, ada kan customer tak nak turun makan dekat situ sebab malas nak bersiap, malas nak make up. So dia buatkan perkhidmatan drive-thru. Ataupun yang pertama lah, dia menyediakan perkhidmatan delivery. Dan delivery dia ni bukan daripada zaman GrabFood tau. Since dulu dia dah buat. Lepas tu business lain start tiru apa McDonald buat. KFC start tiru, Domino's start tiru, Pizza Hut start tiru. Dan tahu tak, yang dipelopori ialah McDonald dulu. McDonald dia tahu, dia bijak. Dia kata apa? Selain mesra pelanggan kat Kish, dia memang fikir, memang customer malas nak keluar rumah, tapi nak makan, tapi malas nak bersiap dan keluar rumah. Customer malas nak start engine, customer ada anak kecil susah nak keluar, customer rasa buang masa, kan, malas nak parking, malas nak keluar tol. So nak makan dan nak enjoy. So McDonald keluarkan satu konsep delivery. You nak apa, you call, kita hantar. Nampak tak? Dia kan memudahkan orang. Bisnes yang memudahkan customer akan boom. Contoh Grab car. Kenapa Grab car boleh meletup sampai tahap dia tak ada kereta sendiri tau. Grab car business dia tak ada own car untuk disewakan. You know, faham Tapi kenapa dia boleh mencetuskan fenomena sampai tahap dunia punya bisnes? Sebab dia memudahkan passenger yang nak pergi murah, pergi ke mana-mana dengan harga murah dan mudah. Sebab kalau teksi ni kita kena tahan tepi jalan kan, kadang tak nak berhenti. Lepas tu harga mahal sikit dah. So kalau kata Grab car ni, kita boleh pilih destination. Ada harga-harga ni. Sebab tu dia boleh book. Kenapa Hotel Oyo? Tahu tak Hotel Oyo? Hotel yang murah tu, yang dikelolakan oleh anak muda berusia lebih kurang kata 25 tahun, tapi sekarang ialah billionaire India. Dikatakan, Zara cerita sikit lah, mungkin ada yang tahu kot. Zara tak ingat nama dia siapa. Mamat ni adalah orang fakir miskin yang sangat doif, yang dihalau oleh kata penyewa rumah dia. Dia ni budak lagi tau. Masa dia start Oyo ni umur dia 19 tahun. So masa kena halau tu, dalam poket dia ada 20 rupiah kalau India 20 rupiah. Dan masa tu mak ayah dia pun tak ada duit. So diorang terpaksa keluar rumah dalam tempoh beberapa hari lah. Dan waktu dia keluar rumah tu, dia konon-konon nak cari kerja untuk mak ayah dia. Dan dia ternampak ada satu hotel yang memang sangat haup, dan hotel tu dah tutup dah. Dah memang tak laku dah. Hotel tu kecil je tapi tak laku. Jadi kan dia kata macam ni, why not aku pergi sewakan kepada orang yang macam aku, yang tak mampu ni. Sebab aku ni miskin, aku nak perlukan tempat perlindungan. Jadi dia buat apa, si Mamat India ni, dia pergi cari investor
investor, kan dengan masa tu investor pun tak percaya kat dia. Budak pakai selipar compang-camping, tapi dia convince kan, kan aku tak nak ambil untung banyak pun. Aku nak ambil untung let's say 10% je. 90% kau ambil. Tapi I tell you sebabkan dia memudahkan manusia, kan orang tak ada duit tapi nak duduk hotel. Orang tak ada duit tapi nak menginap. Sometimes orang nak menginap bukan nak leisure tapi sebabkan kerja. So dia mewujudkan hotel yang murah tapi sangat selesa. Hotel Oyo kan. Dan dia menjadi billionaire muda. Kan Oyo sangat jimat. Nampak tak? Kan, dan kenapa Facebook, faham tak? Kalau you tengok kenapa Facebook boleh boom? Kenapa GrabCar boleh boom? Kenapa Zoom boleh boom? Kenapa apps Zoom ni boleh boom? Kan satu tahap sampai founder dia ada kan email anda ucapkan thank you so much waktu COVID ni, sebab dia tahu waktu COVID ni kita tak boleh nak jumpa face to face. Kan offline session cut. So dia boleh masuk market ataupun penetrate market untuk kata bantu manusia untuk communicate, untuk deal business melalui apps Zoom, dan dia boleh boom sebab dia mudahkan kerja kita. Faham tak? Nampak tak? Kalau kita ada satu mindset untuk memudahkan bisnes orang lain, memudahkan urusan orang lain, nescaya urusan anda akan dipermudahkan 10 kali ganda. Contohlah kan customer kan, oh Bella akak nak sangat beli barang, tapi itulah kan dah postage dah tutup kan. Tak apa kak, saya orderkan akak Lala Move. Kan akak okey tak kalau nak bayar Lala Move ni? Faham tak? Kita mudahkan kerja dia. Kan contohlah dia nak jadi ahli, kan itulah akak ni tak pandai lah, Kak Wah nak tulis online ni, Kak Wah pun boleh offer pada dia. Okey kak, tak apa, mari bak sini detail saya tolong isikan. Kan faham tak? Maksudnya kita mudahkan urusan dia. Okey, faham kan contoh, kan contohlah contohlah ada orang PM Kak Norma, Kak Norma boleh tak saya nak tahu kan apa lagi kelebihan Terapens, kan apa kata kita yang macam mudahkan urusan dia kan. Okey kak, ini antara info-info akak baca dulu. Kan sebab ada setengah tu dia bagi je link, ambil link ni awak Google lah. Kan menyebabkan dia terus lari sebab dia rasa susah. Okey, faham Dan tahu tak, King of Success, Zara ada post kat dalam Telegram Zara, channel Zara, ada dua golongan manusia, iaitu golongan yang pertama, sebaik-baik manusia adalah orang yang beri manfaat. Dia memang akan jadi King of Success. Dan yang kedua ialah memudahkan orang lain untuk dapat manfaat. Faham tak? Kan contohlah, kan Zara sangat respect kepada Noni. Noni ada ke penonton ni? Kan baru-baru ni dia buat live video tentang kata serum, tentang kata Infinance. Tahu tak asbabkan live video tu adalah 3-4 orang leader Zara kata apa? Ya Allah CDM, customer tengok je live video Noni terus kata nak grab. Sebab Noni dia memudahkan urusan orang lain apa? Dia tunjuk je, dan dia bukan expect orang nak beli, dia tunjuk cara. Okey, ni cara dia macam ni. Supaya kalau ada customer nak tengok, tak payah nak masuk Google, tengok je live video Noni. Okey, dan tahu tak, setuju tak kalau kata, sebab tu anda kena thankful pada SDM anda tau. Nak bagi tahu effort mereka ni sampai tahap kan tak, orang kata berkorbanlah tidur siang malam nak hasilkan testimoni supaya itu menjadi tools anda untuk buat prospecting dan closing. Tapi setuju tak? Sebabkan testimoni itulah senang gila anda nak closing. Anda tunjuk gambar je. Tadi Kak Ila tunjuk pada Zara. Dia kata, perasan tak Kak Ila ada tunjuk satu testimoni anak dia jerawat, hilang jerawat. Hanya pakai serum blemish warna pink tu. Tahu tak? Dia kata sebabkan satu testimoni boleh closing dekat 10 ke 20 orang ambil serum. Sebab dia memudahkan urusan orang lain. Sebab testimoni tu bukan customer je faham, tim pun boleh guna. Sebab tim nampak, oh senang lah customer terus close. Sebab tu katakan, kalau anda nak jadi King of Success, kan jadi orang yang berebut-rebut nak share testimoni. Kan berebut-rebut nak share video testimoni, berebut-rebut nak bagi apa saja kan. Oh tak apalah, as long as ada orang, kalau orang guna aku punya ni, kan urusan dia mudah, aku boleh memberi manfaat kepada orang lain. Sebab tu anda dapat 2 job, 2 kelebihan. Faham tak? Dan 2 golongan ni kalau masih ingat, inilah antara kata surah Ad-Nisa kan, antara kata golongan orang yang suka memberi positif, dan ini antara kata golongan orang yang berjaya. Kalau masih ingat lagi. Okey?
Okey, so kita dah dapat sesuatu ya pasal toleransi tu. Okey, baru Zara nak masuk pasal kisah kan formula dalam kata bina tim. Kan Zara nak tengoklah siapa ya yang sedang menonton ni, boleh tak komen kat bawah? Cuba komen kat bawah siapa yang sedang menonton ni. Sebab Zara nampak ada yang keluar dan masuk kan. Kesian sangat, ilmu mahal kot malam ni keluar masuk je dia kata kan. Sebab Zara akan delete. Zara cakap terus dia ni this way memang Zara, this one Zara akan delete. Kan. So kalau tak tengok sangat rugilah. Sangat rugi. Okay. So apa yang Zara nak cerita pasal formula bina tim. Okay, macam mana kata bina tim ni anda boleh apply tau. Kalau kata anda belum ada tim pun tak apa. Kan anda boleh implement kan. Maksudnya dah start buat persediaan. Kalau kata anda dah ada tim kan, tapi tim tak cukup berkembang ataupun tim sendu, cuba double check adakah anda melakukan kesilapan ni. Kalau lah kata kita ada tim kan, tim kita semua laju pun anda kena double check juga. Kan, sebab tahu tak, kisah ni memang Allah sengaja untuk beri pengajaran kepada umat, kepada kita. Sebab itulah cerita ni memang terletak dalam kata ayat Quran, surah Abasa ayat 1 hingga 10. Okey, nak jadikan cerita macam ni tau. Masa zaman tu kan baginda memang menyebarkan dakwah setiap hari. Okey, non-stop akan menyebarkan agama Islam. Dan kalau nak faham, bila baginda menyebarkan agama Islam, itu pun satu tips, iaitu berkongsi manfaat setiap hari, setiap masa. Okey, dan apa baginda buat? Okey, pada satu hari tu beliau berjumpa dengan pemimpin Quraisy. Dan kita pun faham, pemimpin Quraisy ni adalah pemimpin yang ada followers ramai, yang ada pengikut ramai. Kan, jadi Nabi pun beranggapan macam ni, kalau aku Islamkan pemimpin Quraisy tu, mesti ramai akan pengikut-ikut juga. Okey, sampai tahap semua kena check. Best and one, semua kena check. Okey, sampai tahap waktu tengah sibuk kan bersembang dengan pemimpin Quraisy tu, memberi manfaat kan, bersebarkan dakwah, tiba-tiba datangnya seorang orang buta. Jap Zara baca balik surah Abasa tu kan, memang sangat best. Kan, memang sangat terkesan. Ini surah Ibrahim je nak. Ini surah Al-Naml. Mana Abasa? Okey, dalam surah Abasa ni ayat 1 hingga 10 ni kisah dia betul tau. Okey, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Okey, sebab dalam kata bercerita tu tiba-tiba ada seorang lelaki buta, dan nama lelaki ni ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Okay. Dan orang buta ni pun datang. Dia macam konon-kononnya macam nak bertanya dengan Rasulullah lah kan, pasal Islam, tapi kan Rasulullah berpaling muka dan macam layan tak layan lah, macam acuh tak acuh. Tapi jangan salah faham. Dan Allah pun menegur baginda sebab nak dijadikan pengajaran untuk umat kita, untuk kita. Okey, daripada story ni lah. Jadinya kan si orang buta ni macam kan, ya Rasulullah, aku nak bertanya. Contohlah macam excited, tapi kan Rasulullah macam mungkin kerling, macam mungkin masa tu tengah macam dia nak fokus kepada Quraisy tadi tu. Sampai dia terlepas pandang si orang buta ni. Okey, so ayat yang pertama dia lebih kurang macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Kan, kerana seorang buta Abdullah bin Ummi Maktum telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya daripada dosa. Dan Allah cakap macam ni, tahu tak Muhammad, sebenarnya mungkin si buta ni datang ni untuk menyucikan dirinya daripada dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepada dia juga. Kan, lepas tu dia kata, ada pun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar Quraisy, maka engkau hanya memberi perhatian kepada dia je. Kan, mentang-mentang orang tu sales besar, followers ramai kan, kau asyik pandang dia je. Dia ni yang baru nak start berniaga ni, kita pandang acuh tak acuh je. Mungkin dia agent kita. Lebih kurang macam tu dalam significant business kan. Padahal kan, tidak ada salah ke atasmu kalau dia tidak menyucikan diri, beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan segera untuk mendapatkan pengajaran dengan perasaan takut kepada Allah, engkau Muhammad mengabaikannya. Okey, dalam surah Abasa ni kan, Allah menegur Nabi Muhammad. Sama juga dengan konsep kita. Kadang-kadang kenapa bila kita ada tim tapi lepas tu tim kita mati. Kan, ada rakan kongsi, lepas tu rakan kongsi lari.
Faham tak? Sebab kan kadang-kadang kita terlupa dan mungkin terlalai kan daripada cerita ni, kita ni mungkin nak fokus kepada leader yang boleh buat sales besar je. Kita nak fokus leader yang laju je. Kita nak fokus leader yang power je. Sampai kita terlupa ejen kita yang mungkin baru join. Mungkin yang dia mungkin tak ada knowledge lagi. Mungkin dia baru nak berjinak dalam bisnes. So dia tak ada kekuatan kan. Dia baru nak start cipta nama. Dia mungkin banyak benda tak tahu. Tapi kan kita ni mungkin terlepas pandang kan sampai kita bermasam muka dan mengabaikan dia. So apa nak masukkan dalam bisnes ni? Kalaulah kita hari ni kan contoh Kak Ila mungkin berpangkat di SM, Kak Ila mungkin ada rakan kongsi. Kan rakan kongsi pula jenis yang seorang kan maksudnya pelbagai kategori. Kan pelbagai kategori, pelbagai sikap, pelbagai result kan. Nak bagi tahu Allah cakap macam ni, jangan pilih kasih dan pilih bulu. Kalau kita nak bina tim, jangan pilih bulu, jangan pilih KPI, jangan pilih kasih lah istilah dia. Sebab kata Allah macam ni, kalau kau hanya fokus kepada orang yang boleh buat sales, sebenarnya kau sedang mengejar income semata-mata. Income tu untuk kau, sebab tu kau fokus pada dia. Faham Zara ulang balik. Okay, so kan Rasulullah kata macam ni. Allah menegur macam ni. Sebab tu kadang-kadang kenapa kumpulan ataupun tim lari ataupun jemaah tak nak ikut kita, ataupun kita ni jadi macam leader yang diktator, leader yang tak disukai. Sebab apa? Kenapa Rasulullah satu tahap kan customer macam, ya Muhammad besok nak jual apa? Sikap. Dan memang ada Nabi buat dekat bisnes tau. Sebab dia buat macam ni tau. Kan contoh macam ni. Kan kalau lah kata customer tu datang daripada orang yang biasa-biasa, dia akan layan sama. Kalau lah yang datang tu ialah pedagang nak ambil barang dia yang banyak pun sama juga. Cuma dalam cerita ni je Nabi bermasam muka. Sebab masa tu mungkin tengah syok bercerita dengan orang Quraisy sampai terlupakan si buta tu. Tapi pengajaran daripada ni Allah nak cakap macam ni je. Kalau kita selalu sebagai pemimpin, jangan pilih bulu. Sama kalau kita mengajar. Kalau kita sebagai cikgu, jangan pilih bulu. Jangan pilih budak ni pandai, kan anak orang kaya, okey nak fokus pada dia je. Kau dah tak buat kerja sekolah, pumpang-pumpang. Nescaya harmoni akan hilang. Nescaya ekosistem tak akan ada. Nescaya ia akan menyebabkan perasaan wujud berat sebelah. Faham tak? Kan? So, Allah cakap macam lagi tahu. Bila ada seseorang, agent ataupun apprentice datang kepada kita. Contohlah datang kepada Zara lah Anda datang kepada Zara. Of course anda ada hajat tersendiri. Saya nak tentu hutang CDM, saya nak ada income besar, saya nak jadi orang yang terbaik kan, saya nak ada anak-anak saya ada saving besar kan, saya nak bawa mak ayah saya pergi umrah. Anda mungkin ada hajat anda sendiri, betul? Lepas tu bila Zara terima anda sebagai kata apprentice ataupun ni, Zara sebenarnya sedang pikul tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah anda. Okay? Dan tanggungjawab ni, kalau Zara tak buat, Zara akan dihadapkan kepada Allah satu hari nanti. Sama dengan kongsi anda. Contohlah kan tim baru masuk kan, tim Kak Sally lah kan. Kan Kak Sally ada tak buat double check yang closing baru tu dah buat tak imarah salam? Kan kita dah salam-salam 50 tak pada dia ke, sebab dia kan ahli baru kau, apprentice baru, pandai-pandai kau lah. Sebab tu lah tim kan sekejap masuk, lepas tu mati dan dia akan repeat. Faham tak? Kan sebab tu kita tak ada leader yang kuat, leader yang strong, leader yang akan follow membontoti kita. Sebab Miss ada nak cerita sikit kan macam mana kisah CDM Nadia Adnan Zara cakap terus terang Zara pun tak perasan cerita ni, dan Zara pun tak tahu yang rupanya aku ada buat benda ni. Masa 7-8 tahun yang lepas kan. CDM Nadia ni antara kata CDM Zara yang paling lama, yang memang since Zara pakai Mercedes tak ada apa-apa sampai tahap macam ni tau, dia punya follow Zara. Okay, dan nak jadikan cerita, memang CDM Nadia ni kalau kata CDM yang introvert. Introvert ni ialah CDM yang pemalu, tak banyak cakap A jawab A. Kan dia tak ada outstanding, tak ada aura dulu. Kan dia sangat-sangat
sangat-sangat rasa rendah diri. Okay, so satu je yang masa tu kenapa Zara tak abaikan dia. Maksudnya Zara layan juga dia macam leader Zara lain. Sedangkan Zara CDM 6 bulan. Zara dah lahirkan CDM 8 bulan. Within setahun. Banyak orang tahu. Tapi beliau masih lagi bertatih jadi SM, SSM kan. Tapi tahu tak kenapa Zara macam masih layan dia? Masa tu Zara tak faham konsep ni tau. Zara dulu pun ada satu skeptikal nak fokus je pada leader yang boleh buat sales. Itu Zara. Nak fokus je sales yang besar. Itu Zara. Yes, Zara akui. Tapi bila Zara baca kisah Nabi, Zara tengok balik kan. Kenapa CDM Nadia boleh loyal dengan aku? Kenapa CDM Nadia nak follow juga Zara walaupun Zara digarang macam mak rimau? Sebab Zara tak pernah pilih bulu dengan dia. Tahu tak kenapa? Sebab satu mungkin CDM Nadia ni jadi orang yang penyejuk hati Zara kot. Zara tak pernah ada alasan nak marah dia. Kadang-kadang aku nak marah dia kan macam kesian. Macam tu. Jadi mungkin sebabkan tu Zara macam layan dia sama rata. Tapi sebab itulah dia boleh follow Zara. Dan Zara pernah tanya dia tau, Nadia, kenapa Nadia nak follow akak? Sedangkan masa Zara dah give up dalam bisnes ni, pernah satu tahap Zara pernah cakap tau, Nadia teruskan bisnes dan jangan follow akak nak stop bisnes. Dan Zara pernah cakap tu pada dia. Kan? Dan dia cakap macam ni, Kak, kekuatan saya dalam bisnes sebab akak. Sebab saya tak pernah nampak akak pilih bulu. Walaupun saya tahu kesan ni lembab. Dia pernah cakap itu pada Zara. Dia kata, Kak Zara, kan, saya tahu saya lah antara leader akak yang paling slow, yang paling tak ada bukti, yang paling lambat jadi CDM. Kan, tapi akak tak pernah memilih bulu memilih kasih pada saya. Zara masa tu tak faham. Tapi bila baca story ni kan, oh betul, aku tak pernah pilih bulu pun. Kadang-kadang kan, nak jom kita lepak makan, kan. Sedangkan mungkin masa tu volume tak ada pun. Yang lain punya volume lagi besar. Tapi Zara macam layan sama rata je. Sebab masa tu mungkin sebab Zara rasa dia ni budak baik. Budak baik ni tak pernah sakit hati Zara. Kan. Tapi bila dah baca ni, okey, Zara faham. Bila kita ada ejen baru, kan teruja kan kita? Kan teruja dengan Kak Ani. Ya kan, Kak, sis, boleh tak nak tanya? Kan, walaupun dia baru join kan, ataupun tak ada apa-apa kan, kita anggaplah dia macam orang baru, macam orang lama kita. Faham tak? Kan, even dengan anak pun kan, ya Allah, kadang-kadang kan si Along ni macam sejuknya hati kita. Kan, sembahyang tak payah suruh kan, bila lepas makan basuh pinggan. Yang si Angah ni macam kan macam kan. Tapi kan jangan pilih kasih, layan sama rata. Kan, layan sama rata dengan gunakan konsep menghargai. Kalau kita hargai dia, I tell you dia akan menghargai kita 10 kali ganda. Dan dia akan slowly berubah. Contoh dia macam ni. Macam nak hargai kan. Contohlah kan, Kak Farid ada tim baru. Kan, tim baru ni dia baru nak start berniaga. Dan Kak Farid ada leader hebat macam Kak Farida yang kat Sabak tu kan. So kan, jangan compare. Jangan compare untuk hargai. Tapi kan, ya Allah, kan akak cakap terus terang respect gila. Akak dah lah baru join, tapi akak punya komitmen dan committed akak tu, inilah CDM saya. Dan kita jadi CDM sama Kak. Kan, Wak Ima dia baru jual sekotak kopi. Wak Ima mungkin dia baru post di Facebook. Kita start hargai dan puji dia. Kak, well done. Saya nampak akak post kat Facebook. Ya Allah, berani ya Kak. Saya dulu pun tak seberani akak. Itu kita panggil appreciate. Faham tak? Itu kita panggil kita hargai orang. Kan, cuba bayangkan kalau kita cakap macam tu pada tim. Kan, kita lah, kalau kita sendiri pun pemimpin nampak kita macam tu, apa kita rasa? Seronok tak? Kan, kembang tak? Spender tu mau koyak, rasa tebus spender agaknya kan. Sebab ya Allah, pemimpin, kita rasa kita biasa, tapi sebabkan pemimpin kita puji, dia boleh buat sale berganda untuk kita. Nampak tak? Yang boleh buat sale besar, of course kita layan juga. Yang tak boleh buat sales ni, yang baru ni, pun layan sama rata. Kan, ada tak ayat Zara ni macam terkena dekat pipi anda, macam ni lempang? Betul lah CDM. Saya kan macam acuh tak acuh je pada si dia. Dia hebat dulu, lepas tu sekarang tak hebat. Kenapa dia tak hebat? Cuba anda pergi analisis. Mungkin waktu dia diuji, kita tak layan dia pun sebab kita rasa macam kan. Macam tu kononnya kan, macam geramnya. Geramnya kan. Dah lah tukang pupang-pupang. Lepas tu kan dia akan slowly drop sale sikit. Dan kita pun tak appreciate dia. Sebab itulah kata, kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Kalau kita tak bersyukur, kufur, Allah tutup rezeki, tarik, dan dia azabku sangat pedih. Nampak?
dapat sesuatu topik malam ni. Kan, dan waktu ni kan apa yang Rasulullah buat sebenarnya, kan Allah nak bagi tahu kepada Rasulullah, basmi elemen kasta. Jangan wujudkan kasta dalam kumpulan kita. Cuba tengok kenapa Coach Syed yang Zara paling respect lah, yang Zara tak nampak dekat leader lain, yang satu tahap Zara rasa macam adore-nya dia ni. Cuba tengok kita mungkinlah mungkin kalau kat Stokis kan pernah tak kita kat Stokis, kadang-kadang kat orang tu baru je, tapi kan kita bercakap, coach ini ejen baru saya. Cuba tengok coach punya layan macam mana, macam tahap kan dia tu tahap CDM. Ataupun kita lah yang kita ni belum CDM, tapi coach boleh tegur, boleh ingat kita kan, boleh kadang-kadang sembang kita ni macam ya Allah CDM pun belum siap, tapi coach punya layanan. Sebab tu kenapa coach boleh wujudkan kumpulan sangat besar. Perasan tak? Kan cuba tengok dekat event. Kadang-kadang kan Zara tengok macam Allah kesiannya coach kan, dengan kena berdiri kan, nasib baik tak pakai high heel kan, tapi kan dia boleh senyum, nak ambil gambar, okey jom. Dia boleh layan tu tahap macam macam level-level aku lah. Maksudnya macam dalam level CDM lah, CDM senior lah. Faham tak Zara? CDM senior maksudnya kan macam kau ke aku je, aku babe je kan. Hari tu kan kalau kata Bella kan, kalau korang lah kan my frontliner kan pergi ke Stokis, cuba tengok coach layan boleh bertepuk tampar bergurau kan. Betul tak? Kan? Tapi itulah rupanya key dalam kata mewujudkan kumpulan. Itulah key rupanya, itulah secret resepi bagaimana baginda Rasulullah SAW kan boleh mewujudkan sahabat-sahabat yang satu hati dengan dia. Kalau Rasul katakan okey hari besok kita akan berperang, sahabat tak pernah ada kata say no. Malah yang pernah satu tahap dia tempang ke kaki dia macam mengesot, sampai Rasulullah kata engkau ni tak sihat lah lebih kurang. Tapi dia kata apa? Ya Rasulullah kan, kenapa orang tak sihat pun tak layak ke untuk dapat syurga kalau aku mati syahid? Punya nak berjuang, punya nak support Rasulullah. Sebabkan benda ni yang bagi dia buat iaitu apa? Dia basmi elemen kasta sama rata. Kalau kita ada team kita kan contohlah yang ni mungkin tak boleh buat sales kan, yang tak boleh buat sales, yang lemah kita bantu, yang kuat saling membantu. Faham tak? Kan kita tahu okey dia ni tak pandai buat sales, tak pandai, sebab tu guna ayat tadi. Okey kita jadi orang yang memberi manfaat. Okey dia tak pandai buat sales, okey apa kata aku buat kelas buat coaching sales lah. Faham tak? Simple-simple je. Tahu tak kenapa Zara pun tak faham kan. Bila Zara buat ni, baca ni baru Zara nampak signifikan. Kenapa TLG punya sales, consistent sales within PKP ni, perasan tak Zara add value, Zara tambah manfaat setiap malam kepada anda secara buat live video. Perasan tak? Dan mungkin ilmu Zara ni korang tak buat 100% pun, tapi korang buat jugalah dan dapat hasil. Sebab Zara punya manfaat macam ni. Okay, tim aku perlukan semangat, tim aku perlukan motivation, so aku kena bagi. Walaupun mata aku ni kan dah berat dah ni. Agaknya malam tu kau dah malam ni Zara punya mengantuknya, tak nak cakap lah. Sebab tu aku nak buat live video apa, aku nak tidur. Tak niat tu kan. Tapi Zara nak bagi tahu kan, patutlah sales naik. Sebab Zara punya beri manfaat apa tahu. Okey lah kalau tim aku tengok live video aku kan, tak apa, at least dia boleh ada semangat. At least ilmu aku ni dia boleh apply. Bila apply dia dapat sales daripada dia juga kepada aku. Faham tak? Kan kadang-kadang setuju tak kan, mungkin Zara punya sebenarnya coach cadangkan pada Zara ialah buat Zoom. Kalau kata anda nak tahu tapi Zara fikir macam ni, tak semua tim Zara ada line internet yang okey. Termasuk CDM aku, line internet tak okey kan. So kalau kata Zara buat Zoom, mungkin yang tengok ni pun segelintir. Tengoklah yang free pun 31 orang yang tengok kan. Nak bagi tahu kalau Zoom tu aku rasa yang tengok mungkin 10 orang je, ataupun aku dengan Dino berdua je. Dino tengok aku tengok Dino. So Zara katakan tak apalah, Zara try buat live video dulu kan, minggu depan dan seterusnya baru Zara start dengan Zoom. Zoom tu pun Zara akan start buat live kan juga sebab nak bantu anda. Kan sebab Zara fikir tak apa, kan rakan kongsi aku dia perlukan motivation, kan sebab ibarat macam kita lah kan, kita nak makan nasi, besok nak makan mi, kan motivation ni ibarat macam tu, dia energy, dia penggerak dalam kata bisnis. Faham boleh kan.
Betul tu CDM. Aku tak tahu apa yang kau akan cakap betul. Mungkin betul pasal line line dan sebagainya. Okay? Alright. So, kan itu pasal kata nak formula bina team. Dan kan, dan Zara pun ada benda yang Zara nak share kata kepada anda, macam mana kan melalui kata konsep penurunan wahyu daripada Gua Hira kepada Mekah dan kepada Madinah. Rupanya daripada cerita pengajaran-pengajaran ni pun, oh betul, kita boleh implement dalam bisnes dan bisnes kita akan jadi sukses. Benda di topik ni Alhamdulillah, Zara kena kupaskan satu persatu. Relax satu persatu supaya kata anda boleh implement one day. Okay? So, kata topik malam ni kan 1 jam sudah cukup lah cukup lah aku nak tidur ni. Bagilah peluang nak bunuh setan. Okay? So, betul CDM line slow sekarang banyak sangkut. Tak apa. Kak Azianti kan sebab Kak Azianti mesej macam ni, Zara takkan delete video ni, Zara bagi peluang untuk esok. Okay? Jangan sedih. Okay. So, insyaAllah kata dengan ilmu malam ni kan sedikit sebanyak boleh bantu anda, boleh memberi kesedaran pada kita. Kan mungkin dia macam ni lah, bukan Zara nak tunding jari, nak cari salah, tak, jangan salah faham tau. Zara pun ada satu perasaan, aku nak fokus pada leg besar je. Leg yang kecil kan, tapi rupanya kan ya Allah kan. Tapi bila Zara start macam macam ni sama rata je lah layan kan, boleh sel naik juga, dahsyat juga. Rupanya rakan kongsi tu ada keupayaan nak pergi jauh, tapi sebab kita tak pernah care kat dia, tak pernah bagi attention lebih kat dia. Kita bagi attention kat anak tu je, anak ni tak pernah bagi pun sebab kita rasa anak tu lembab. Tapi bila kita bagi attention pada anak yang lembab ni, mungkin dia tak bagus pada akademik, tapi dia bagus pada sukan. Pernah dengar tak cerita kan yang masuk universiti tu, yang mak kita duk agung-agungkan tu, bukan itu yang jaga kita waktu kita tua, tapi yang tak belajar pandai, yang kerja kebun tu lah yang jaga hantar kita waktu sakit. Itu ibarat dia. Faham kan sama rata je lah alright. Kan, rasa tu saja. Thank you so much kan. Mungkin anda nak post kat Facebook, anda boleh tulis apa tau, kan teknik follow up yang best daripada CDM Zara. Okay, boleh nak ambil gambar ke? Kan jangan ambil gambar sekarang, sabar. Kalau tak, aku tengok muka aku dekat Facebook tu macam ni lah, macam muka cacat pun ada. Tolong kalau rasa muka tu muka aku herut ke, mulut aku herut, mata aku terbejam, kau jangan nak post. Biar yang perfect, boleh tak? Yang perfect kan. Okay, yang perfect je ni. Jangan nampak double chin. Tengok tak bersyukur. Okay, alright, okay. Okay, thank you so much kan. Kita jumpa esok malam insya-Allah kan dengan topik lagi best kan. Dan esok malam Zara nak pakai baju raya. Zara nak pasang lagu raya, kita beraya-raya. Zara nak bagi tips kan kan apa yang kita patut buat persediaan untuk menjelang Syawal. Pun best, topik yang best. Okay? Rasa itu saja. Thank you so much. Bye bye.